والكلمات الأخيار منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah SWT kerana pada malam ini Allah sambung kembali pengajian kita setelah terputus selama sebulan. Kerana kita dilatih oleh Allah, dipimpin oleh Allah, diberi kita berbagai-bagai ujian supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebulan lamanya Allah pimpin kita, Allah latih kita, Allah pandu kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Soalnya tuan-tuan dan puan-puan, sudah sebulan kita dilatih di Tuhan. Sekarang ni sudah akhir belum kita menjadi orang yang bertakwa. Itu masalahnya. Kena jawablah. Sini jawab. Kalau belum, ada yang tak kena dalam kita menjalani latihan itu. Ada benda-benda yang tak betul yang kita lakukan. Sepatutnya sekarang ini kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Kerana Allah datang dalam Ramadan itu semata-mata nak pimpin kita menjadi orang yang bertakwa. Apa kata Allah? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan seperti mana yang diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Patut sekarang ini sudah jadi orang bertakwa. Lebih kawan bagi saya ni, umur macam saya dan seumpamanya, berapa tahun dah kita dilatih Allah Ta'ala supaya menjadi orang yang takwa. Setahun sebulan, patutnya kita dah banyak nak tangga-tangga ketakwaan yang telah kita lalui. Patutnya sekarang dah bukan jadi takwa, patutnya jadi wali dah sekarang ni. Tapi soalnya sudah ke belum? Kalau belum, ada yang tak kena. Kerana kalau kita betul-betul ikut latihan-latihan yang Allah datang itu, garanti kita menjadi orang yang takwa. Di antaranya di bulan Ramadan Allah latih kita banyak semayang. Ya tidak? Ada satu semayang hanya ada di bulan Ramadan, ada lain ada. Apa semayangnya? Tarawih. Semalam 20 rakaat. Sebulan 600
rakaat banyak ke sikit tu 600 rakaat semalam sebulan banyak benar ayam saja bolehnya orang yang banyak semayang apa Allah anugerahkan apa Allah janjikan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar sesungguhnya semayang itu mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Artinya orang yang dah semayang tak ada lagi melakukan maksiat. Orang dah semayang tak ada lagi melakukan dosa. Orang dah semayang tercegah daripada perbuatan dosa, tercegah daripada keji, tercegah daripada benda-benda yang merosakkan. Contohnya orang yang dah semayang tak ada lagi ambil nama ekor. Ini dia dah semayang, dia tak boleh haram dia dapat. Itu orang tak kuat tu. Orang dah semayang tak ada lagi memang kain ketan lagi. Kerana kita benda tu berdosa di tempat. Jadi soalnya kita ni mudah belum menjadi orang yang takwa. Atau masih lagi kita lakukan benda-benda yang mendatangkan dosa tu. Kalau ada, nak kenal latihan-latihan yang kita datang tetap berkesan untuk mendidik kita menjadi orang yang takwa. Bukan satu itu bukan semayang apa. Yang kedua, di bulan Ramadan kita dilatih banyak baca Quran. Banyak baca Quran. Ada satu perkara yang kita darus Al-Quran. Darus sepertinya belajar baca Quran. Jadi bila kita banyak baca Quran, barulah kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Kerana semua ajaran Islam itu terdapat dalam Al-Quran. Ada 5 hukum di situ. Ada wajib, ada haram, ada sunat, ada makruh, ada harus. Kelima-lima hukum itu akan dijalankan dengan sempurna. Kamu takwa tu. Bila kita ikut betul-betul, bertakwa lah kita. Bila bertakwa, maknanya fungsi Ramadan tu betul. Dapat kita menjalankan Ramadan dengan betul. Kerana kita sudah bertakwa. Kerana kita dah ikut Quran. Itu tuan-tuan, di bulan Ramadan banyak baca Quran. Yang dia orang di rock tu dia baca dan baca tu dia baca maknanya sekali. Yang baca dia aja. Kalau baca dia tak baca makna, macam orang pandai nyanyi lagu Hindustan, makna tak tahu. Faham mereka-mereka? Macam dia pandai nyanyi lagu Hindustan, makna tak tahu. Siapa yang pandai nyanyi lagu Hindustan? Tapi makna tak tahu. Ya. Contoh apa? Ya aku jangan kahir. Apa tak tahu lagu mana? Apa makna? Siapa pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Tuan-tuan tak tahu, puan-puan tak tahu. Macam itulah. Sebab itu kita baca Quran, baca juga maknanya. Sekarang mana-mana dalam Quran itu adalah ada tak kitab-kitab yang mengandungi makna-makna dalam Quran? Ada. Nah, kuat nak tahu apa? Saya Quran banyak. Terjemahan dalam bahasa Malaysia ada. Kita baca lah. Bila baca-baca kita akan buat satu ayat apa ni? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini kami telah sempurnakan agama kamu bagi kamu. Islam telah sempurna. Everything is there in Islam. Apa saja semua dalam Islam sempurnalah. Tak ada apa yang ketinggalan. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu. Apa yang nak ada semua ada. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan redolah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Jadi setiap cara Islam Allah redha. Tanda ikut Islam tak redha. Jadi maknanya apa kita buat ikut cara Islam, semua dapat pahala. Ikut Islam dapat pahala. Dia jadi ibadah. Jadi Ramadan ni melatih kita supaya kita bertindak ikut Islam. Apa saja kita ikut Islam. Mayang ikut Islam, puasa ikut Islam, ekonomi ikut Islam, perniagaan ikut Islam, pendidikan ikut Islam, kekeluargaan ikut Islam, apa saja ikut Islam. Nikah kahwin ikut Islam, baku terima dari Tuhan. Nah, kerana ada ayat lain yang menegaskan itu. Selain dari saya baca tadi, ada ayat lain tak? Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal islami dinah
falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Allah tak terima orang Islam. Yang Allah terima hanya Islam je. Sembahyang ikut Islam, Allah terima. Puasa ikut Islam, Allah terima. Kemudian keluarga ikut Islam, Allah terima. Nikah kahwin ikut Islam, Allah terima. Pakaian ikut Islam, Allah terima. Kerja Tuhan tak terima. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Dia tak terima, rugi lah. Nah, jadi kita akan ikut Islam semua. Ini Ramadan datang. Suruh kita baca Quran, kita amal di Quran. Itu yang membimbing kita, memandu kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, selain itu, di bulan Ramadan kita dilatih kita dengan banyak zikir. Banyak zikir bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan banyak, tak banyak zikir di bulan Ramadan. Zikir banyak ke? Tak tahu itu. Itu bila akan panggil. Apa kata kita bilang? Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamut wa la yamutu abada, Subhun qudusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Kita pun sambut ramai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyak benar zikir kita. Orang yang banyak zikir, apa Allah nak hadiahkan? Allah akan bagi ketenangan jiwa. Itu janji Tuhan. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan banyak menyebut nama Allah itu akan menjadikan jiwa-jiwa tenang. Siapa tak nak tenang? Nak jiwa tenang? Nak tenang? Nak tu? Kena banyak zikir. Kena banyak sebut nama Allah. Tenang jiwa tu. Allah bagi sifat sabar, Allah bagi sifat redha, Allah bagi sifat qanaah, Allah bagi sifat tawadhu, Allah bagi sifat ikhlas. Semua dia orang tu. Tenang jiwanya. Tak ada berserabut, tak ada nak atur katanya. Kalau dia banyak zikir, terlalu banyak. Nah, kemudian di bulan Ramadan juga dilatih kita dengan banyak bersedekah. Ya tidak. Banyak tak ada sedekah bulan Ramadan untuk minta kita supaya kita menerima. Kalau kita banyak sedekah, jadilah kita orang yang pemurah. Orang pemurah Allah kasih ke Allah benci. Tuan-tuan dan puan-puan, orang pemurah Allah kasih ke Allah benci. Allah kasih. Nabi dah kabar kita. As-saqiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Kata Nabi. Orang yang pemurah itu hampir dengan Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan rahmat Allah. Hampir dengan manusia, manusia pun suka kawan dengan orang yang pemurah. Hampir dengan syurga, mudah masuk syurga. Jauh dari neraka kalau dia pemurah. Jadi Ramadan latih kita menjadi orang yang pemurah. Tengok tu, berapa banyak. Yang pertama, dilatih kita banyak sembahyang, tercegah dari perbuatan fasad dan mungkar. Yang kedua, dilatih kita baca Quran, kita faham apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Nah, yang ketiga, banyak zikir. Bila banyak zikir, tenang jiwa kita. Banyak doa kita bersedekah, banyak sedekah dari kita orang pemurah. Itu Ramadan melatih kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Cuma persoalannya sekarang ni sudah ke belum kita menjadi orang takwa. Cek diri kita. Saya cek diri saya, tuan-tuan cek diri tuan-tuan, puan-puan pun cek diri puan-puan. Kalau belum juga, ada yang tak ingat. Semayang umpamanya, ada yang tak ingat. Bacaan tak betul ke? Kena beri mata melayang tak sedar ke? Macam-macam. Sebab tu, kalau ada ustaz-ustaz ngaji buat semayang dengan duit, video. Yang ialah sahabat dengan ngaji melayang orang yang melayang dengan melayang juga dengan. Dan kadang-kadang kita dalam melayang kita pun tak betul, bacaan yang tak betul. Kerana dalam melayang kita ada rukun qawli, rukun bacaan, kena baca betul. Ada rukun fi'li, rukun perbuatan, kena buat betul. Jangan gerak jadi gerak turut-turut.
Ada rukun qalbi, ada hati dan sebagainya. Kena cek tu je. Baik tuan-tuan dan puan-puan, untuk malam ini kita sambung pembacaan kita. Bulan sudah sebelum puasa dulu, kita baca tentang fadilat salawat, kelebihan salawat kepada Nabi SAW. Habis salawat. Untuk malam ini kita sambung pelajaran baru. Bab yang kelima, pada menyatakan kelebihan iman. Jumpa? Tak jumpa? Jawi 30. Muka surat 30. Pelajaran baru. Tak jumpa? Tunjuk dia. Jumpa? Pelajaran baru. Kelebihan iman. Iman tu apa? Percaya betul. Itu nama iman. Kita nak orang beriman pakai tak? Percaya betul. Apa yang nak percaya? Apa yang nak kita percaya? Rukun iman yang 6 tu lah. Percayakan Allah, percayakan Rasul, percayakan kitab, percayakan hari kemudian, percayakan qadar dan qada. 6 kali tu. Percaya betul. Pertama percayakan Allah, yang kedua percayakan Rasul, yang ketiga percayakan malaikat, yang keempat percayakan kitab-kitab, yang kelima percayakan apa? Hari kemudian, hari kiamat, yang keenam percayakan qadar dan qada, ketentuan Allah. Itu 6 rukun. Rukun iman ke 6. Percaya betul. Kita kerja 2 atau lagi itu rukun iman tu. Siapa tak apa yang rukun iman tu 6 kali. Rukun iman 6 perkara. Pertama percayakan Allah, kedua percayakan Rasul, ketiga percayakan malaikat, keempat percayakan kitab-kitab, kelima percayakan hari kiamat, yang keenam percayakan untung baik, untung jahat datang dari Allah Taala. Siapa tak apa yang ada? Siapa tak apa yang nak kita lekau ni? Masuk terlekau ni. Hanya budak-budak terlekau dah apa yang kita baca dulu. Itu beriman. Beriman tu. Orang beriman ni bukannya ramai tuan-tuan dan puan. Sedikit saja orang yang beriman ni. Tengok penduduk dunia hari ini. Ada tak berapa triliun. Tapi yang berimannya hanya lebih kurang 1/5 daripada penduduk dunia. Yang beriman hanya 1/5 saja daripada penduduk dunia. No. Yang lain semua kafir. 1/5 artinya setiap 10 orang, setiap 10 orang 2 orang ada berimannya. 1/5. Setiap 10 orang ada 2 orang sahaja yang beriman. 8 lagi dia kafir. Mana ramai? Ramai beriman ke ramai kafir? Tuan-tuan, ramai yang beriman ke ramai yang kafir? Ramai yang kafir. Semua manusia nanti di akhirat akan dibaringkan kepada 120 baris. Semua ada tu. Semua manusia di padang mahsyar nanti akan dibariskan oleh Allah kepada 120 baris. Daripada 120 baris, berapa baris orang beriman? 3 baris saja. Dari 120 baris hanya 3 baris saja orang beriman. Yang lain kafir mereka. 120 tolak 3 berapa? Yang kafir mana? 120 tolak 3 berapa? Dia tinggal di macam-macam tu. Ini cikgu macam-macam tu. Berapa? 117. 117 kafir mereka. Tak beriman. Hanya 3 baris saja beriman. Apa soalannya tuan-tuan dan puan kita ni di mana? Sampai nak baris yang 4 kadang-kadang. Sampai nak baris yang 5 kadang-kadang. Sampai nak baris yang 120. Berapa? Paling komannya 3 baris je. Ini beriman. Belum macam ni penerangan kau ini ya. Baik. Ada itu aja. Bab yang kelima pada menyatakan kelebihan iman. Iman tu ada kelebihannya. Nak masuk syurga kena beriman. Tak nak masuk neraka kena beriman. Beriman dia tak cukup. Lepas beriman kena beramal soleh.
Dua tu mesti ada. Dengar dulu. Hendak masuk syurga syaratnya ada dua je. Yang pertama beriman, berukun iman yang 6 tu. Yang kedua beramal soleh. Ikut Islam apa saja. Baru layak masuk syurga. Ini apa janji dalam Quran tu. Banyak ayat-ayat yang menjanjikan dalam Quran. Di antara yang kata Allah, walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kata Allah. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu janji Allah. Kalau nak masuk syurga, kena beriman dan beramal soleh. Iman saya tak cukup. Yaitu ada iman itu artinya apa? Yaitu tasdik. Tasdik itu membenarkan. Hati ini membenarkan. Tasdik pada hati. Apa yang nak benarkan? Bahawa Allah itu ada. Bahawa Allah itu maha mendengar. Bahawa Allah itu maha melihat. Bahawa Allah itu maha mengetahui. Dalam hati itu kena percaya betul. Jangan hati iya tidak tak sah. Ragu-ragu tak sah. Syak tak sah. Zan tak sah. Waham tak sah. Mesti 100% percaya betul. Itu tasbih. Yaitu tasbih pada hati dengan barang yang mendatang dengan dia oleh Nabi SAW. Apa yang datang dari Nabi semua betul-betul. Jangan dipertikaikan. Jangan ditolak. Jangan tidak salah. Masih 100% percaya. Apa yang datang dari Nabi. Faham ni? Jangan dia kata iya tidak. Israel nanti iya tidak. Seksi kubur ada tidak. Yang betul. Mesti percaya 100%. Apa yang datang oleh Nabi. Barang yang mendatang dengan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Taala. Firman Allah Taala, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Apa-apa surah Al-Baqarah itu. Ya, wa basyiril ladzina amanu. Cakap Melayu apa? Bergerak bergembira kepada mereka yang beriman. Dapat gembira, seronok, sah. Wa 'amilus shalihat dan beramal soleh. Orang yang beriman dia tak cukup mesti beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Bahawa bagi mereka, berita gembira apa? Bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ada syurga, di bawahnya ada sungai. Itu untuk orang beriman dan orang soleh. Sungai ke empat ni ayo. Yang pertama ayo ni macam ini dari korak-korak, dari laki-laki. Itu ayo pertama, sungai tu. Yang kedua susu. Sungai susu. Tak perlu masam-masam. Tak perlu basi-basi. Ya, segor je. Nak susu apa? Ada sungai. Nak susu tak tunjuk, sungai tak tunjuk. Nak susu FN, sungai FN. Nak susu biasa lagi, ada sungai biasa lagi. Itu sungai susu kan. Tak perlu masam-masam. Yang tiga sungai madu. Madu ni kalau dalam dunia ni mahal ke murah. Kalau bersuai ini, botol madu dalam dunia ni apa? Paling kurangnya 100. Itu free je. Percuma aja, cedok aja, sungai. Itu madu, sungai madu. Yang nombor 3 ya. Yang pertama sungai ayo Tokone, yang kedua sungai apa tadi? Sungai susu, yang ketiga sungai madu, yang empat sungai arak. Sungai arak tuan-tuan. Tidak betul minum arak. Dunia ini tak ada. Kalau minum arak dalam dunia enggak, mabuk. Minum sebelah sudah mabuk. Udah panggil Nabi. Hati buket itu nana balik pukul 1 udah mabuk. Esok arak tu banyak mana minum pun tak mabuk-mabuk.
Lagi minum, lagi sedap, lagi minum, lagi sedap, lagi minum, lagi sedap. Indah ke tanah ni. Dia macam tanah kot. Indah ke tanah. Sungai arak. Sebab itu siapa minum arak dalam dunia ni, besok dia tak dapat minum arak di syurga. Tahu? Kalau tidak minum arak di syurga, jangan minum arak di dunia ni. Tidak di Allah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, untuk orang yang beriman dan orang yang beramal saleh. Apa? Anna lahum, sesungguhnya bagi mereka jannatin tajri, bagi mereka itu syurga-syurga yang mengalir, sungai yang mengalir bawah syurga tu. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya, bawah syurga tu ada sungai. Nampak ni ada banyak. Tengok apa rasminya. Dan menyukakan olehmu hakim. Terima oleh berita gembira, suka olehmu, kata Allah, menyukakan olehmu ya Muhammad akan mereka yang beriman, mereka itu beriman, mereka itu dan berbuat amal yang soleh, amal tibi amal soleh. Amal soleh itu apa saja kita buat ikut Islam, itu namanya amal soleh. Mayang ikut Islam, pakaian ikut Islam, akhlak ikut Islam, rumah tangga ikut Islam, pendidikan ikut Islam. Apa saja kita buat mesti ikut Islam, itu namanya amal soleh. Yang amal soleh, bahawasanya bagi mereka itu beberapa syurga, bukan satu syurga, 8 syurga, beberapa syurga. Ada apa juga? Tuan-tuan? Sudah saya kapur, tak ada menjawab juga. Berapa semua? 8. Yang pertama namanya surga Firdaus. Yang kedua namanya Jannatul Adnin. Yang tiga namanya Jannatul Ma'wa. Yang keempat namanya Darussalam. Tadi itu imam pimpin kita ada. Pimpin nak Darussalam ada. Wa adkhulnal jannata Darussalam ada. Ada yang keempat. Yang kelima namanya Jannatul Naim, penuh nikmat dia. Yang keenam namanya Jannatul Khuld, kekal. Modelnya kekal, cantiknya kekal, seronoknya kekal, kekuasaannya kekal belaka. Itu yang keenam. Yang tujuh namanya Jannatul Jalal. Jalal, jim lam alif lam, Jalal. Nanti ada ustaz lagi orang ini, nama Ustaz Jalil, nanti Jalal. Nama Tuhan. Jannatul Jalal, agung. Semua nombor satu boleh. Dan yang ke-8 namanya Jannatul Qarar, 8 surga. Mana tak? Tuan-tuan dan puan-puan, mana tak 8 surga tu? Semua tak? Bagus, itu jawabannya. Jangan suruh Firdaus lah. Nak Firdaus je, kata Adnan tak ada, Darussalam tak ada, mana? Dia semua tak? 8 surga tu ya. Menunggu bagi mereka orang yang beriman dan bersoleh. Baik. Kemudian beberapa surga yang berlari dia di bawah mahligatnya beberapa sungai ya. Surah Al-Baqarah ayat 25, ayatnya ayat 25 awal-awal. Dia baca surah Al-Baqarah awal-awal lagi daripada Alif Lam Mim tu sampai surah 23 itu jumpa ya ini. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, iman itu ada beberapa peringkat, ada kategori, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi saya cerita dulu, bulan depan mau baca tingkatan iman tu. Dengar dulu. Yang pertama namanya iman taklid, yang kedua namanya iman ilmu, yang ketiga namanya iman ayan, yang keempat namanya iman hak, yang kelima namanya iman haqiqah. Apa yang ini kan? Bulan depan nak tanya, siapa tak tahu? Kena-kena betul pahami. Yang pertama namanya apa?
Iman taklid. Sebut taklid. TAQLID, taklid. Dia bersandar pada orang. Nanti kita uraikan insyaAllah. Iman taklid. Yang kedua namanya iman ilmu. Tahu ilmu? Iman ilmu. Apa ini? Banyak apanya. Siapa tak lepas kita diam. Yang kedua iman ilmu. Yang ketiga namanya iman ayan. Ain ya alif nun. Iman ayan. Yang keempat namanya iman haq. 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 Iman penuh. Yang kelima namanya iman haqiqah. Iman haqiqah. Berapa? Yang pertama jenuh aduh sudah lupa. Benar. Kita akan jawab. Yang pertama iman taklid. Yang kedua iman ilmu. Apa? Ada. Yang ketiga iman bukan ayan. Ayan, ain ya alif nun, ayan, ain ya alif nun, iman ayan. Bukan ayan, ayan lain, ayan tu besi. Ayan boleh kan? Bila ayan ya alif nun, iman ayan. Iman yang terasa di hati, nanti kita uraikan insyaAllah. Iman taklid apa, iman ilmu apa, iman ayan apa, iman hak apa, iman haqiqah apa. Itu yang tiga, iman ayat. Yang keempat, iman hak. Iman yang sebenar-benar iman. Apa yang sampai bila-bila? Yang kata iman itu iman hak. Dan yang kelima namanya iman haqiqah. Sebut haqiqah. Dengan haqiqah lain menulis ilmu. Ini hak haqiqah. Bukan kekal. Haqiqah. Kelima iman. Paling tinggi iman haqiqah. Paling rendah iman taklid. Apa itu iman taklid? Iman taklid itu iman ngeko-ngeko. Iman patut. Iman ikut-ikutan. Tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan dalil. Itu iman taklid. Dia percaya kepada betul dia. Kau percaya ke Allah nak saya mereka apa kata dia? Ustaz kata dia. Ustaz dah pula kata dia. Iman taklid. Orang tu beri sandaran dia. Iman ilmu ada ilmu. Dia dah tahu ada dalil. Iman ayat terasa di hati. Iman hak, iman yang benar-benar. Orang yang betul-betul terasa oleh Allah Taala. Dan iman haqiqah iman Rasul-Rasul. Jangan datang kepada ya. Ada bunyi. Cukup setelah itu. Ada siapa-siapa yang nak bangga? Tak ada. Setuju lah ke? Alhamdulillah. Ada siapa yang nak